keluarga sihat. Anda semua juga diharap dalam keadaan yang sihat. Okey, hari ini dalam kelas online UPKK. So hari ini Ustazah akan kita akan sama-sama mempelajari tentang adab dan akhlak. Okey, subjek hari ini adalah adab dan akhlak. So, apa tajuk kita pada hari ini? Okey, tajuk kita pada hari ini adalah adab dengan pemimpin. Adab dengan pemimpin. Okey, sebelum kita nak mulakan kita punya kelas, mari sama-sama kita membacakan doa sebelum kita belajar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Amin. Okey, untuk hari ni, okey, tajuk adab dan akhlak. Okey, insya-Allah hari ni kita akan mempelajari adab tentang adab kita dengan pemimpin. Okey. Dengan pemimpin. Okay, apa itu pemimpin? Siapa pemimpin? Okey. Okey. Pemimpin, okey, apakah maksud? Okey, kita tengok yang pertama, pengertian pemimpin. Okey, apa pengertian pemimpin? Okey, anda boleh tengok ya. Pemimpin ialah, apa maksud dia pengertian pemimpin? Pemimpin ni apa maksud dia? Maksud dia adalah, okey, pemimpin ni ialah ketua. Okey, ingat ya. Pemimpin ni adalah ketua. Okey, ketua lagi ataupun orang yang bertanggungjawab, memimpin sesuatu ataupun sesebuah masyarakat, negara, negeri, daerah, kampung dan sebagainya. Itu adalah pemimpin. Pemimpin ni maknanya di kepala, dia orang yang atas, orang yang menjadi ketua, menjadi kepala kepada sesuatu agensi ataupun sesebuah negara, negeri, tempat, keluarga. Dalam keluarga siapa ketua? Di dalam kelas siapa ketua? Di dalam institusi siapa ketua? So setiap apa yang ada ni semua ni kena ada ketua. Mesti ada pemimpin. Kalau tak ada pemimpin, macam mana sesebuah masyarakat tu nak bergerak? Okey. Itu maksud pemimpin. Okey, boleh baca ya. Pemimpin tu maksudnya ketua ataupun orang yang bertanggungjawab untuk mengetuai ataupun bertanggungjawab memimpin. Dia memimpin masyarakat, negara, negeri, kampung dan sebagainya. Okey. Kita sambung. Okey, pemimpin ni ada dia punya kategori dia. Okey, setiap pemimpin ada kategori dia. Okey, kategori untuk yang pertama, okey, yang ada dekat dengan kita lah. Okey, yang pertama, negara. Siapa pemimpin negara? Okey, ketua yang memimpin negara kita adalah Perdana Menteri ataupun yang di-Pertuan Agong. Tapi yang paling tepat Perdana Menteri. Ketua negara Malaysia adalah Perdana Menteri. Okey. Yang kedua, negeri. Kalau negeri siapa ketua? Okey, negeri ketua dia adalah Menteri Besar Selangor, Menteri Besar Kedah, Menteri Besar Johor. Itu adalah ketua bagi negeri. Okey, yang ketiga, kampung. Okey, kampung apa? Siapa ketua dia? Ketua dia mestilah ketua kampung ataupun tok penghulu. Tapi kalau dalam periksa jangan jawab tok penghulu, jawab ketua kampung. Okey, yang keempat, sekolah. Okey, sekolah. Siapa ketua dalam sekolah? Dalam sekolah mesti ada guru besar. Guru besar tu ketua ataupun kalau sekolah menengah atau kolej, pengetua. Okey, guru besar ataupun pengetua. Okey, dalam keluarga pula, siapa ketua dalam keluarga? Dalam keluarga, ketua dia adalah ayah ataupun bapa. Jangan pula awak tulis ibu. Sebab apa? Sebab
ayah dah meninggal, so ibu lah jadi ketua keluarga. Tak tepat lah. So awak kena tulis bapa ketua keluarga walaupun bapa dah meninggal. Okay, bapa tu adalah ketua keluarga. Dan yang keenam, kelas. Okay, kelas. Kalau dalam kelas, ketua keluarga siapa? Ketua kelas apa? Ketua kelas apa? Siapa ketua kelas? Ketua kelas tu lah menjadi ketua dalam kelas. So dia lah yang memimpin pelajar-pelajar di dalam kelas. Itu adalah kategori pemimpin. Pemimpin yang dekat dengan kita. Kalau macam guru-guru, dia ada ketuanya siapa? Besar juga. Tapi ada lagi yang atas, okay? So kalau ibu bapa kita yang bekerja, so dekat syarikat tu, siapa ketua dia? Dia punya bos tu, ketua pengarah. Siapa? Itu adalah ketua. Okay, so kalau ada dalam soalan, dia bagi kategori pemimpin ni, so awak kena isi siapa pemimpin dia. Okay, nama nak panggil apa pemimpin tu. So awak kena pelajar-pelajar kena tahulah nak panggil apa untuk ketua bagi setiap kategori ni. Okey, pemimpin ni memang Allah sebut dalam surah An-Nisa. Okey, Allah sebut pasal pemimpin dalam surah An-Nisa ayat 59. Apa dia? Allah cakap dalam surah An-Nisa. Okey, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri. Ulil amri itulah apa? Pemimpin. Okey, maksud dia apa? Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul, dan taatlah kamu kepada pemimpin dari kalangan kamu. Maknanya ulil amri ni pemimpin di kalangan kita. Maknanya pemimpin daripada kalangan kita lah. Okay. So Allah suruh taat kepada Allah. Yang pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul. Yang ketiga, kalau ada pemimpin, taat kepada pemimpin. Okey, selagi pemimpin tu berpaksikan, berpandukan Al-Quran dan As-Sunnah, ataupun dia masih lagi ikut perintah Allah, itu adalah ketua yang patut kita taat. Dalam ayat Quran ni yang disebut pasal pemimpin yang taat, yang kita patut taat ni adalah pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul juga. Okey, itu adalah hadis ataupun dalil. Kalau nanti dalam periksa tanya dalil dia, suruh pilih kan yang mana satu dalil tentang pemimpin. So kalau ada perkataan amri minkum, ulil amri, okey, wa ulil amri tu maksudnya pemimpin. Okey, seterusnya kita nak tahu pula apa adab-adab. Okey, adab-adab dengan pemimpin ni macam mana? Apa adab-adab yang perlu kita buat? Adab yang kita kena buat terhadap pemimpin ni, apa adab-adabnya? Okey, bila kita ada pemimpin, okey, kita kena sentiasa berterima kasih kepada pemimpin. Okey, sebab pemimpin ni lah yang tunjukkan kita jalan. Okay, contoh macam para pelajar kan. Okey, kalau tak ada ketua kelas, siapa yang nak bagi salam, siapa yang nak suruh bangun waktu cikgu masuk kan? Siapa yang nak pergi ambil attendance, nak ambil kedatangan? Mestilah ketua. Boleh tiba-tiba pula ada pelajar suka-suka je nak ambil attendance, nak ambil kedatangan. Tak ada. Yang bertanggungjawab adalah ketua kelas. Ketua kelas yang ambil kedatangan. Dia dah tahu dah tugas dia. Tugas dia sebagai ketua kelas kena ambil kedatangan pelajar, kena pergi office kalau ustazah atau cikgu suruh buat apa-apa kan. So itu adalah tanggungjawab ketua kelas. Ketua kelas kena pastikan dalam kelas tak bising, kelas kena teratur, pelajar semua siap kerja sekolah. Itu adalah peranan seorang tanggungjawab sebagai seorang ketua kelas. So kita sebagai anak buah ataupun orang di bawah pemimpin, kita kena apa? Sentiasa berterima kasih kepada pemimpin. Yang kedua, kena menghormati pemimpin. Siapa pun pemimpin itu, kita kena hormat. Kalau pemimpin tu muda pada kita ni dah tua, pemimpin kita tu muda, kita kena hormat dia sebagai ketua, walaupun umur dia muda daripada kita. Okey.
Yang ketiga, bersifat kasih sayang. Kita kena ada sifat kasih sayang terhadap pemimpin, sayang pada pemimpin. Okey, kena kasih kita terhadap pemimpin. Bila kita sayang pada pemimpin, kita akan ikut apa yang pemimpin cakap. Contoh macam sekarang, tempoh PKP ni kan, Perdana Menteri cakap apa? Duduk rumah, jangan keluar, duduk rumah sebab kita nak tamatkan rangkaian COVID-19. Menteri kata, duduklah kat rumah. So kita kena bersifat kasih sayang. Kita sayang kepada Perdana Menteri, kita sayang pada negara kita. So kita dengarlah cakap dia dengarlah cakap pemimpin tu. So itu cara kita berkasih sayang terhadap pemimpin. Bukan suruh bercinta dengan pemimpin tu, tak. Maksud dia kita ni kena ada rasa kasih dan sayang terhadap pemimpin tu. Dengarlah apa yang dia suruh kita buat. Bukan dia suruh kita buat benda yang tak baik kan. Contoh sekarang suruh duduk rumah. Sebab apa? Sebab bahaya dekat luar sana. Okey. So yang keempat, menasihati dengan cara diplomasi. Maknanya kalau pemimpin tu buat salah ataupun pemimpin tu dia terlupa, biasalah manusia kan. Okay? Pemimpin mesti ada juga buat salah. So pemimpin ni macam mana kita nak tegur? Kita kena tegur secara diplomasi. Diplomasi ni macam mana? Ada cara-cara dia. Cara dengan jangan main tekam je. Mana jumpa, duduk, berbincang. Itu cara yang diplomasi. Okey. Lepas tu apa? Kena menjaga suara dengan pemimpin ni. Kita janganlah sesuka hati nak memekik kan. Jangan jadi macam jangan jadi bangsa yang kurang ajar. So kita dengan pemimpin kita kena hormat dia. Jangan tinggikan suara, jaga kita punya suara. Cakap dengan dia, cakap dengan elok-elok. Okey, yang ke-6, berdoa untuk kebaikan. So kita ni kena sentiasa doakan pemimpin kita. Tu yang sebab tu dalam solat Jumaat, kalau solat Jumaat di masjid, imam selalu baca doa ataupun khatib akan baca doa untuk pemimpin kita kan. Itulah sebab dia berdoa untuk kebaikan, doakan yang baik-baik untuk pemimpin kita. Okey. Itu adalah adab-adab kita dengan pemimpin. Okey. So, itu adalah adab. So, seterusnya kita nak sambung kepada cara menghargai pemimpin. Macam mana kita nak hargai pemimpin ni? Pemimpin dah buat kerja, apa kita nak kena buat? Apa kita nak hargai dia? Macam mana kita nak support dia? Cara kita nak menghargai pemimpin yang dah buat kerja ni. So, bila pemimpin dah jalankan tugas dia, tanggungjawab dia, kita sebagai orang di bawah, apa kita perlu buat? Okey, yang pertama, kita kena ada semangat ciptakan negara. Contoh, macam sekarang lah. Pemimpin suruh kita duduk rumah sebab nak jaga kemaslahatan ataupun nak jaga kita punya rakyat. Nak jaga kita punya nak jagalah. Kalau Perdana Menteri biar je kan kita semua ni kena COVID, apa jadi? Cuba tengok Amerika Syarikat. Macam mana mula-mula pemimpin dia buat tak heran je kan. Tengok apa jadi dengan Amerika Syarikat sekarang, USA sekarang. Setiap hari berapa ribu mati. Tapi tengok Malaysia, satu hari tak adalah sampai ribu-ribu mati kan. Sebab apa? Sebab masih ada lagi rasa kasih sayang pemimpin terhadap kita. Masih ada orang atasan yang ambil tahu pasal kita, suruh kita duduk rumah. Tak payah buat apa-apa, duduk rumah je. Tak suruh pun kita pergi tolong doktor atau nurse kan. Duduk rumah dan diam. Dia orang pemimpin yang akan fikir nak buat macam mana. Kita bernasib baik sebenarnya duduk kat Malaysia ni. Okay. So, kita kena cintakan negara kita. Bila dah cintakan negara, macam mana? Jangan buat benda-benda yang pelik-pelik dekat negara kita. Hormat kita punya negara, kedaulatan, undang-undang, kita punya kepimpinan, kita punya bahasa, kita punya bendera, apa semua kenalah cintakan negara kita daripada segi macam tu. Jaga kita punya negara ni. Jangan bagi orang suka-suka hati je buat pijak kita punya negara. Okay, yang kedua, menyokong dan membantu mereka. Menyokong dan membantu mereka ni siapa? Membantu dan menyokong pemimpin lah. Kalau contoh Perdana Menteri, kita kena sokong, kena bantu. Macam sekarang lah, kita kena bantu Perdana Menteri kita duduk di rumah. Tak boleh pergi sekolah. So kita kena duduk kat rumah. Tak boleh pergi mana-mana. Itu adalah cara kita
nak menghargai apa yang pemimpin tengah buat sekarang. Okey, yang ketiga, kesetiaan yang ikhlas kepada pemimpin. Maknanya bila pemimpin tu dah jadi seorang pemimpin yang sangat bagus, sangat baik kepada rakyat dia, so kita kena ada kesetiaan lah. Jangan belot, jangan jual negara kita ke negara lain. Contoh, jangan buat sesuatu yang merugikan negara kita. Itu tanda kita setia dan ikhlas, setianya ikhlas terhadap pemimpin. Okey, yang keempat, menghargai kemudahan dan pemberian. Apa kemudahan yang kerajaan Perdana Menteri dah bagi kepada kita sebagai rakyat Malaysia? Kita kena hargai apa bantuan yang kerajaan bagi. Syukurlah. Ustazah ada baca dekat Facebook kan, pelajar-pelajar diorang kan tak dapat balik, so diorang kena duduk kat asrama, kena kuarantin. So pihak asrama, pihak universiti bagi makanan. So diorang ni macam tak bersyukur memilih makanan, sedangkan makanan tu ada lagi orang lain yang tak dapat nak makan, tapi diorang tak hargai apa yang kerajaan dah bagi. Kuarantin, duduk kat hotel, macam-macam dia punya alasan. So kita tak nak jadi macam tu. Kita kena hargai kemudahan dan pemberian yang telah kita dapat. Bersyukurlah daripada tak dapat apa-apa. So yang kelima, menjaga harta benda awam. Apa kerajaan pemimpin dah bagi kepada kita? Contoh kemudahan awam apa? Okey, kalau kat KL ni ada bas, okey? Ada bas Go KL tu free. Bas Go KL yang warna pink tu dah free kan? Naik free, pergi balik free. Apa kita kena buat dengan bas tu? Duduk naik bas tu elok-elok. Jangan buang sampah dalam bas, jangan conteng, jangan rosakkan kerusi dalam bas. Tutup pintu elok-elok, jangan buat kerosakan lah kepada harta benda awam. So itu adalah cara kita nak menghargai pemberian daripada menghargai pemimpin lah. Okay, sebab pemimpin dah bagi dah kemudahan kepada kita, so kita kena hargai. Yang terakhir, cara kita nak menghargai pemimpin adalah taat kepada pemimpin selagi tidak ingkar perintah Allah. Selagi pemimpin tu ikut perintah Allah, selagi tu kita kena taat kepada pemimpin itu. So selagi pemimpin itu ikut perintah Allah, dia tak buat benda-benda yang merosakkan agama, ataupun pemimpin macam keluarga kan, ayah kita suruh kita buat sesuatu tu masih lagi ikut landasan Islam, masih lagi tak bertentangan dengan agama Islam, bertentangan dengan perintah Allah, so kita kena taat kepada pemerintah tu ataupun pemimpin tu. Okey, itu adalah cara kita nak menghargai pemimpin. Okey, kita nak masuk pada akibat. Apa akibat yang kita dapat kalau kita tak beradab dengan pemimpin? Okey, apa akibat dia? Kalau kita tak beradab ni, ada akibat dia. Akibatnya selalunya benda buruk lah. Kalau akibat dalam adab dan akhlak, benda buruk yang terjadi. Apa yang terjadi pada kita kalau kita tak beradab dengan pemimpin? Okay, yang pertama, negara tidak akan membangun. Negara tidak akan membangun. Maksudnya negara kita mundur je, tak ada LRT, tak ada flight, lepas tu tak ada ETS, okey? Lepas tu naik beca lagi kita sekarang, ataupun naik kereta lembu lagi. So tak ada kemajuan, tak ada pembangunan. So bila kita tak taat, pemimpin pun susah nak buat perubahan. So kita kena taat, barulah ada perubahan kepada negara. Yang kedua, dibenci oleh rakan dan masyarakat. Orang akan benci kita sebab kita ni tak ada adab, kurang ajar kan, contoh kan. Orang tak suka kalau kita tak beradab dengan pemimpin. Tak kisahlah tak beradab dengan ketua kelas ke, tak beradab dengan menteri besar ke, tak beradab dengan guru besar ke, tak beradab dengan bapa ke. So orang akan benci kita. So nak elakkan orang benci kita, kenalah kita jaga adab kita dengan pemimpin. Okey, yang ketiga, keadaan negara akan jadi kucak kacir. Negara akan jadi kucak kacir kalau
nak dengar cakap bapa. Pelajar dah tak nak dengar cakap guru besar. Kawan-kawan dah tak nak dengar cakap guru kelas, ketua kelas. Lepas tu rakyat pun, penduduk kampung tak nak dengar cakap ketua kampung. Lepas tu rakyat kawasan tu tak nak dengar cakap rakyat negeri tu tak nak dengar cakap menteri besar. So apa jadi? Huru-hara, kucar kacir, huru-hara. Jadi macam serabut lah, kan, macam nak kiamat kan, kucar kacir. So jadilah macam-macam kan. Macam contoh macam Syria sekarang. Cuba tengok apa yang jadi dengan Syria. Apa pemimpin dia dah buat. Bila rakyat dia dah tak hormat kepada pemimpin, dia tengok pemimpin tu buat apa. Habis, rosak. Pemimpin tu dah dia gunakan kuasa dia, gunakan dia punya tentera dia, habis dia betil rakyat-rakyat dia. Apa jadi dengan Syria sekarang? Rosak. Bangunan-bangunan habis semua kena betil dengan peluru, dengan peluru berpandu. So rosak. So itu akibat dia. Negara akan kucar kacir kalau kita tak beradab dengan pemimpin. Memanglah dia jahat, tapi kita ada adab dia. Kalau kita beradab, kita tunjukkan contoh yang baik, insya-Allah pemimpin tu boleh berubah. Okey, yang keempat, hasil kerja yang teruk. So bila kita tak suka dengan ketua kita buat kerja pun sambil lewa, kita buat kerja pun macam nak tak nak je saja buat, tak buat kerja. So teruklah kerja kita tu. So ni akibat dia. Sebab kita tak suka pada pemimpin kan. Okey, yang kelima, melambatkan sesuatu urusan. So bila kita tak suka pemimpin tu tahu kita tak suka, dia, so dia akan menyusahkan kita pula. Okey, urusan kita akan jadi lambat. Sebab akibat dia berpunca pada kita. Bila kita dah buat kerosakan, contoh kan, kita dah rosakkan harta benda awam. So apa akan jadi? Pemimpin nak baiki kerosakan tu bukan senang. Macam-macam nak kena report, macam-macam nak kena buat, barulah boleh repair balik kerosakan tu. So jadi macam lambat. Sesuatu urusan tu jadi lambat. Dia dah menyusahkan semua orang dalam masyarakat. Okey, lepas tu apa lagi akibat dia? Memutuskan hubungan silaturahim. Bila dah kita dah tak beradab, so dah jadi gaduh. Gaduh, kau kata aku kata kau. So bila dah gaduh, putuslah silaturahim tu. Bila terputus, bila dah terputus silaturahim, apa jadi? Lagi dah susah. So kita tak nak. Nabi kata jangan putuskan silaturahim, jangan putuskan hubungan saudara sesama Islam. Bila kita dah bergaduh, tak suka pemimpin, kau kutuk aku kutuk kau, jadilah putuslah hubungan silaturahim. Okey. Dan yang terakhir, hikmah. Kenapa Allah suruh kita, Allah, Nabi suruh kita beradab dengan pemimpin ni, dengan ulil amri ni? Kenapa? Sebab dia yang pertama, dikasihi Allah dan Rasul. Allah akan kasih kita yang menghormati, mentaati pemimpin. Sebab masa Nabi Muhammad dulu, masa Nabi Muhammad masih hidup, Nabi Muhammad adalah pemimpin. Tengok apa umat Nabi Muhammad buat. Semua umat Islam ikut je. Ikut apa yang Nabi buat, apa yang Nabi dakwahkan, semua dia ikut. So itu adalah adab dengan pemimpin. Tak kisahlah siapa pun pemimpin tu. So bila kita dah pilih, orang dah pilih, majoriti dah pilih, so kita kena hormat. So bila kita hormat, kita ada adab dengan pemimpin, so Allah akan kasih kepada kita, Rasul tu akan rasa kasih kepada kita. Okey, yang kedua, mudah mendapat bantuan. Senang nak dapat bantuan. Bila kita hormat, kita beradab, kita senang nak dapat bantuan. Okey, bantuan macam mana? Tak kisahlah bantuan macam mana pun. Contoh macam kawasan rumah kita tu ada masalah. So bila kita minta bantuan dekat ketua, contoh ketua kampung ke apa, ketua kampung pun suka nak tolong sebab kita ni orang yang sentiasa berbaik dengan pemimpin. Okey, bukannya kita kata kita merasuah pemimpin tu, tak. Ini sebab kita beradab. Okey. Yang ketiga, masyarakat aman dan tenteram. Masyarakat akan rasa aman, dia tenteram, dia tak ada gaduh-gaduh, tak ada mengata-ngata kan. Tak ada isu, tak ada benda yang nak jatuhkan. Ni sekarang ni bila ada pemimpin, tak puas hati jatuhkan dia. So sebenarnya kita kenalah beradab dulu. Cakap elok-elok. Kalau tak
puas hati jumpa dan bincang secara diplomasi. Okey, lagi apa? Hikmah dia mendatangkan hasil kerja yang baik. Maknanya bila kita kita tak ada masalah apa-apa, kita sentiasa beradab dengan sesiapa sahaja. So kerja yang kita buat, kerja yang pemimpin buat akan sentiasa dalam keadaan yang baik, hasilnya baik. Macam sekarang lah, pemimpin suruh kita duduk di rumah kuarantin lagi 2 minggu. So apa kita kena buat? Kita dengar, patuh, duduk kat rumah. So nanti hasilnya kita akan berjaya kawal COVID-19 dan kita boleh pergi ke sekolah macam biasa balik, boleh pergi kerja macam biasa balik. Selagi kita tak dengar arahan, selagi itulah benda ni tak settle. Sampai bila-bila lah takkan settle dan mulalah masalah baru pula datang kan. Okay, so hasil kerja akan jadi baik, hasilnya nanti akan indah belaka kan. Okay, yang kelima, memudahkan segala pengurusan. Maknanya bila kita semua dalam keadaan elok, urusan pun senang, jadi tak ada masalah kat mana-mana. Dan yang terakhir, mengukuhkan hubungan silaturahim. Bila kita beradab dengan pemimpin, pemimpin pun ada kasih sayang terhadap kita, dan pemimpin pun beradab dengan kita, dengan kita sebagai rakyat kan. So kita sebagai anak, kita sebagai isteri, kita sebagai guru-guru biasa, kita sebagai pelajar, sebagai rakyat, sebagai penduduk kampung, okey, dia akan mengukuhkan hubungan kita dengan ketua tu. Bila dah kukuh hubungan rakyat dengan pemimpin, apa akan jadi? Kita punya kawasan kampung, kita punya negeri, kita punya negara akan hidup aman dan makmur. So apa yang kita kena buat selepas ini? Beradablah dengan pemimpin kita di mana saja pemimpin yang kita ada. Okey, tak kisahlah di rumah, dalam keluarga, pemimpin di sekolah, pemimpin di tempat kerja kita, pemimpin di negeri, negara, di kampung kita, pemimpin dalam organisasi kita, ataupun kita punya kelab kan. So jaga adab, insya-Allah semuanya akan menjadi baik. Okey, sebarang pertanyaan ataupun kurang faham, boleh rujuk kepada video dan boleh ajukan soalan di ruangan komen. So sedikit peringatan daripada Ustazah, dengar nasihat pemimpin, dengar apa yang pemimpin minta kita sekarang ni. Okay, untuk sekarang ni duduk di rumah, jangan keluar, jaga kita punya hubungan, supaya bila kita dengar arahan, semuanya akan kembali kepada asal. So kita doakan semoga pemimpin-pemimpin yang ada dengan kita dapat melaksanakan tugas dengan baik. Pemimpin yang ada dengan kita siapa? Ketua keluarga, ayah kita. Ayah kita dapat melaksanakan tanggungjawab dia, bapa dapat melaksanakan tanggungjawab dia sebagai bapa dengan baik, ketua kelas dapat melaksanakan tugas dia dengan baik, guru besar dapat melaksanakan tugas guru besar dengan baik. Semualah. So jangan lupa doakan untuk pemimpin dan negara kita. Itu sahaja daripada Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.